Bacaan yang kelima adalah bacaan yang perlu kita buat untuk diri kita, untuk isteri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Mengambil sunnah yang Nabi buat bacaan ini untuk cucunya Hasan dan Husain, iaitulah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, berkata bahawa Rasulullah yu'awwidhul Hasan wal Husain, melindungi Hasan dan Husain dengan satu bacaan. Fayaqul, ini bacaan dia. Boleh nampak depan? Okey. Dia hampir dengan yang pertama tadi, tapi ada lain sikit. U'idhukuma, iaitulah di atas tata bahasa, aku meminta lindung kepada kamu berdua. Ini kena faham, dia punya yang starting tu je berubah. Kita nak tujukan pada siapa, starting dia berubah. U'idhukuma, kalau saya minta pada Allah untuk lindungi dua kamu. Tapi kalau saya minta Allah lindungi dia suami, u'idzuka, kepada engkau. Kalau dia, u'idzuhu. Kalau perempuan, u'idzuha. Kalau mereka, u'idzuhum. Maka aku minta perlindungan daripadamu ya Allah untuk mereka, bi kalimatillahi tammah, sekali lagi dengan kalimah Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hammah, daripada segala jenis syaitan dan juga binatang bisa. Binatang bisa, serangga, kala, jengking, labah-labah dan seumpamanya, masuk semua sekali. Wa min kulli ainin lamah, dan daripada setiap ain yang membawa sakit. Jadi kita nak bincang sikit, ain ni apa benda ni tuan-tuan? Nurul ain ke apa benda ni? Ni tuan-tuan dan puan-puan, adalah disepakati oleh para ulama adalah benda yang benar. Al-ain, dalam hadis Nabi, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqathul ain. Benda penyakit yang datang daripada ain, iaitulah daripada mata, adalah benda yang benar. Kalau ada sesuatu benda yang boleh mendahului qadar, maka ain akan mendahului qadar. Wa idza staghsaltum faghsilu, kalau kamu diminta mandi, maka mandi. Faham tak apa? Kita cerita kejap lagi. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ini yang pertama nak cerita, bukanlah maknanya kata para alim ulama, antaranya Imam An-Nawawi, kata ramai lagi tuan-tuan, saya tak ingat, Khattabi dan seumpamanya, Al-Qurtubi pun sebut, saya dah rujuk mereka mengatakan bahawa hadis ini bukan nak bagi maksud ain ni boleh mendahului qadar, tapi maksud dia nak beritahukan ini adalah mubalaghah. Mubalaghah maksudnya Rasulullah nak bagi stres, tak tekankan betul-betul bahawa ain itu boleh berlaku. Soalannya macam inilah, kalau kau tipu aku cari kau sampai lubang cacing. Kita akan pergi cari kat lubang cacing ke? Tak. Ini bahasa Arab punya style, balaghah dia, balaghah. Kalau balaghah orang Melayu, kau jangan kau boleh lepas. Kau hilang, kau tak bayar, aku sampai ke pintu langit ke-7 aku cari kau. Bukanlah betul-betul kita nak boleh pergi. Makna nak cerita mubalaghah, nak cerita sungguh-sungguh. Maka itulah dia hadis ini punya konteks. Bukan dia, tak ada siapa yang boleh mendahului qadar Allah. Semua dalam ilmu Allah, dalam qadar Allah. Nabi sebut ni dalam konteks gaya bahasa balaghah, nak sebut ain itu benar. Baik. Jadi Rasulullah juga mengatakan dalam hadis sahih Muslim, ya'muruni, sahabat Nabi kata, kana Rasulullah SAW ya'muruni an astarqi minal ain. Rasulullah menyuruh aku untuk berjampi daripada terkena ain. Maka ain ini apa bendanya tuan-tuan? Ain ni tuan-tuan, dia datang daripada mata. Dia hampir sama adik-beradik hasad dengki, tapi dia beza dengan hasad dengki. Hasad dengki lahir daripada orang yang hati yang jahat. Maka dia tengok orang ada nikmat, dia rasa nak hilangkan orang tu punya nikmat. Ain dia tak macam tu. Ain dia boleh datang daripada orang yang jahat dan boleh datang daripada orang yang soleh. Dia boleh datang dari orang yang soleh, dia tengok satu orang soleh yang lain, dia rasa hasad dengki, dia punya asas dia jahat, buruk, nak jatuhkan, benci. Ain dia boleh datang dengan niat baik, kagum, hebat, sanjung. Itu ain.
Ingat So ain ni bila kita tengok seseorang, kita rasa kagum, hebat. Kita mengkagumi dia itu boleh menyebabkan dia sakit. Faham tak? Berlaku pada zaman Nabi SAW, seorang sahabat yang berperang dalam perang Badar, maknanya orang hebat, yang bernama Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ni satu hari dia tengah bergerak, dia ternampak seorang sahabat lain yang bernama Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ni tengah mandi. Dia pakai kain basahan lah. Tapi Amir bin Rabi'ah ternampak Sahal bin Hunayf mandi, dan dia ternampak kulit perut dia, dan dia terkagum. Handsome ya. Kulit dia, tak pernah aku nampak ada anak dara yang kulit macam ni. Hebat betul ada orang lelaki kulit macam ni. Maksudnya kulit dia cukup zat, cukup vitamin agaknya. Dia terkagum, dan terkagum tu terkagum hebat. Masa tu juga apa berlaku pada Sahal? Tiba-tiba Sahal rebah. Jangan main. Tiba-tiba Sahal bin Hunayf rebah, jatuh, pengsan. Time tu juga. Kuat sungguh ni Amir ni. Kekaguman dia menyebabkan orang boleh pengsan. Ya? Bila pengsan, sahabat-sahabat kelang kabut ambil usung bawa si Sahal ni, bawa jumpa Nabi. Maka Nabi pun tanya, ada siapa-siapa yang menjadi penyebab ke ni? Maka semua senyap. Kemudian Amir pun berkata, orang kata, tadi kami nampak Amir duk tengok dia. Amir duk tengok dia lebih-lebih. Maka Nabi pun cakap, alama yaqtul ahadukum akhah? Adakah kamu nak bunuh saudara kamu? Nampak? Yang main ni kesan dia tuan-tuan. Adakah kamu nak bunuh saudara kamu? Nabi kata, hala idza ra'aita ma yu'jibuka barakta. Ketahuilah, kalau kamu nampak apa yang kamu kagumi, apa yang kamu sukai, apa yang kamu rasa sanjungi, segeralah mengucapkan barakallahu fik. Barakallah, tabarakallah. Boleh faham? Maknanya barulah tak berlaku ain. Kalau kita nampak sesuatu yang kita suka pada orang, pada baby, pada kanak-kanak, pada isteri kita, pada suami kita, malah pada diri kita, ain tu bukan daripada orang je tuan, daripada diri kita. Tengok cermin, macam Shahrukh Khan aku ni kan, dia tertolek sekali. Sebab apa ni? Ain diri sendiri. Ain diri sendiri boleh berlaku. Dan isteri yang kagum sangat suami, tengok suamiku hebat, isteri Miss World lah isteri aku ni, boom, pengsan isteri dia. Boleh jadi itu. Suami boleh ain isteri, isteri boleh ain suami, anak boleh kena sakit sebab bapa. Comelnya anak aku, tak sangka aku ni genetic handsome. Pengsan anak. Mak bapaknya pasal. Jangan main, itu ain. Dia bukan niat jahat, tak, niat kagum, niat sanjung. Maka nak supaya tak berlaku ain, segeralah tabarakallah, 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 barakallah. Nampak satu, ataupun dalam hadis dhaif satu lagi sebutlah masya-Allah la quwwata illa billah, masya-Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu hadis dhaif. Hadis yang sahihnya tadi tabarakallah, barakallah. Ingat tuan-tuan? So ain disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, al-ain nazarun bistihsan. Ain boleh jadi satu pandangan mata manusia, niat baik, tapi ada tercampur sikit hasad. Kalau adalah orang itu yang melihat itu ada buruk dalam jiwa dia, kadzawati semua, maka penglihatan dia itu macam racun. Jadi tuan-tuan tengok saya ni, saya kena tepis ni pakai ayat-ayat saya tadi tu. Kalau tidak saya pun tuan-tuan jangan main-main. Maka fayu'athir fi maka dalam kitab Kashful Mushkil min hadis sahihain, maka Ibnu Jauzi menyebutkan bahawa dia boleh beri efek sakit pada orang itu. Baik, kemudian saya nak cerita sikit lagi bahawa ain juga boleh berlaku kepada orang kafir. Orang kafir lihat orang Islam boleh berlaku ain. Orang Islam tengok orang kafir boleh berlaku ain. Dan boleh berlaku pada gambar. Dan boleh berlaku pada tak ada gambar. Dia kata berlaku gambar. Sebab tu Ustaz, kita jangan letak gambar kat Facebook. Tapi nak cerita tuan-tuan, ain boleh berlaku tanpa perlu ada gambar di Facebook.
Tuan-tuan tulis buku, tuan-tuan dikagumi. Hebat betul ni, siapa penulis ni? Penulis ni adalah si Polan bin si Polan. Si Polan ni mesti begini. Macam Fakhri ni dalam kitab ayat-ayat cinta ni contohnya kan. Maka kita pun bayangkan penulis tu sakit. Kata para ahli ulama, boleh berlaku marah orang buta kalau kita kata, guru ni hebatlah orang buta tanya. Siapa? Macam mana rupa dia? Rupa dia gini. Orang buta tu pun bayangkan kita penceramah dia begini, dia pun kagum, mesti hebat ni. Sakit orang tu. Ain boleh berlaku dengan tak melihat. Boleh berlaku dengan hanya description. Boleh. So ini kesimpulan dia. Tuan-tuan tak payah nak cerita lah. Oh, maknanya kita tak boleh letak gambar banyak ni, video tak boleh tangkap ni. Tak. Semua itu bukan solution. Solutionnya adalah dengan berubat dan meletak pendinding. Apakah cara berubat yang berlaku di depan Nabi ini? Bila Sahal bin Hunayf ini jatuh, maka Nabi pun tanya, Amir bin Rabi'ah pun mengaku maknanya dia tengok lebih sangat tadi, ya. Maka Rasulullah suruh apa? Amir pergi basuh tangan. Amir pun segera basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, basuh bahagian dalam dia sikit, bukan kemaluan dia, tapi bahagian dalam. Bekas air tu diambil, dia bandikan Sahal bin Hunayf, lalukan air di belakang dia, terus dia sedar balik. Jadi para ahli ulama telah pun menyatakan, kalau sesiapa kena ain, ubat dia kena panggil orang yang penyebab utama. Ni susah tuan-tuan. Macam mana nak tahu kalau ramai-ramai ni siapa yang menyebabkan saya batuk ni? Contohnya kan, batuk ni ain lah ni kot agaknya. Batuk yang tak ada ubat batuk yang boleh mengelokkan. Tak tahu siapa. Tapi kalau tahu orang yang menyebab tu, mandi, bekas mandi dia, basuh badan orang yang sakit tu, lap. Ataupun wuduk dia, basuh. Tapi kalau ada orang kata kencing dan najis dia makan, itu jangan, itu mengarut. Itu ada saya dengar juga, ada dalam kitab yang menyebut kekarutan itu. Ya, itulah dia ain. Maka nak elak daripada ain berlaku, tadilah adalah caranya. Bukan maknanya tak masuk gambar ke, semua akan berlaku, tak ada gambar pun boleh kena. Dan tak payah fikir orang luar. Isteri kita boleh sebabkan kita kena ain, suami kita boleh sebabkan kita kena ain. Dan tak payah kata gambar baby jangan masuk banyak-banyak dalam Facebook, nanti kena ain. Tak payah orang luar. Mak bapaknya sendiri yang kagum sangat dengan anak dia, boleh mengenakan anak dia kepada ain. Ain ni dalam bentuk apa? Disebut dalam hadis Nabi bahawa ain antaranya kalau dia pergi tempat tinggi, dia akan tergelincir. Faham? Kalau orang kena ain, dia berada di tempat tinggi, dia terasa nak jatuh. Dan dia jatuh sebab ain orang punya pasal. Dan disebut dalam satu hadis lagi, Nabi kata bahawa 1/3 umatku mati kerana ain. Jangan main. 1/3 daripada umat aku meninggal dunia, masuk dalam kubur kerana ain ini. Mana ceritanya besar benda ni dan perlu ada pendinding kita dengan segera. So segeralah ajar anak kita dan diri kita setiap pagi dan petang membaca doa yang kita ajar tadi, yang Nabi sebutkan kepada Hasan dan Husain. A'udzubika, kalau untuk diri kita sendiri, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya, jangan lupa untuk membaca. Itulah yang kemudian Nabi kata, hakadha kana abi Ibrahim yu'awwidhu Ismaila wa Ishaq. Begitulah cara Nabi Ibrahim melindungi Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihimussalam. Yang kedua, iaitulah kalau dah kena, bacalah doa ini. Doa ni ada tak dalam kitab ni? Tak ada dalam kitab ni. Tuan-tuan dengar tu betul. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya? Tak ada dalam tu. Saya ulang balik. Bismillahi arqika. Kalau lelaki, kalau perempuan, bismillahi arqiki min kulli syai'in yu'dhika. Kalau lelaki, kalau perempuan, min kulli syai'in yu'dhiki min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin
Allahu yashfik, bismillahi arqik. Itulah dia bacaan orang kena ain dan orang kena gangguan.